Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Kita akan teruskan dengan segmen yang berikutnya, iaitu The Power of Giving, kuasa memberi. Dan hari ini kita bersama dengan Ustaz Don Daniel bin Don Biyajid, iaitu Duta Wakaf Negeri Sembilan. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Ifan, apa khabar? Ya, sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, kita sama baju warna hitam. Tapi Ustaz Islam lagi. Saya tak ada tali leher. Oh, itulah apa saya bagi tadi. Okey, kita ni nak bercakap mengenai wakaf. Baik. Jadi sebelum kita teruskan dengan perbincangan kita, Okey. apakah yang dikatakan wakaf dan hubung kaitnya dengan negara luar? Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wakaf, simpelnya adalah sesuatu yang boleh bagi manfaat pada kita. Ya. Dia sesuatu yang kita tinggal dia, benda tu boleh bagi manfaat. Contoh dia, meja, Okey. kursi, dapat manfaat duduk, dapat manfaat guna. Dalam set, botol air tak boleh. Air mineral kan. Okey. Walaupun minum tu adalah manfaat, tapi dia tak cukup satu lagi syarat. Syarat apa tu Ustaz? Manfaat berpanjangan. Okey. Sebab tu kalau kita tengok orang wakaf biasanya tanah, bangunan, ladang, factory itu kalau saya lajak tu dia dah masuk stable kuda dan sebagainya. Yeah. Jadi contoh lain dah. Okey, so itu wakaf, sesuatu yang boleh manfaat. Yeah. Dan di negara luar seperti di negara Arab misalnya dan beberapa institusi lain, kalau wakaf dalam agama Islam, dalam agama lain biasanya mereka menggunakan endowment. So di konsepnya yang sama, cuma wakaf ni kita lebih kepada yang halal dan kita buat untuk manfaat yang jauh lebih besar lah. Betul. So kalau nak tengok contoh di luar negara, kita ada Universiti Al-Azhar, di Morocco ada, di Saudi hospital wakaf. Okey. Di wakaf banyak. hospital tu Yes. Dia banyak. Perubatan tu kan wakaf tu. Baik. Siapa yang pergi ambil medicine atau perubatan dekat sana, free, percuma. So sampai kepada tahap macam itulah. Itu wakaf tu maksudnya dia boleh berskala besar sebenarnya. Sangat. Terpaling lah. Terpaling besar orang kata. Okey, itu maksud wakaf ya. Ya. Satu peninggalan yang Sesuatu yang kita tinggalkan, harta yang boleh memberi manfaat. Ya, Secara secara berpanjangan. Itu ayat dia. itu maksud wakaf. Satu ayat mineral tadi tak boleh. Tak boleh. Walaupun dia boleh tapi minum habis. Lah khalas. Okey, baik. Dan kita ni terus nak bercakap mengenai wakaf di Negeri Sembilan. Jadi apakah antara sektor yang ditekankan bagi wakaf di sana? Okey. Negeri Sembilan adalah sebuah negeri yang sekarang sedang mencanak proses wakaf. Dan kena ingat, di Malaysia, Majlis Agama Islam Negeri, macam kita cakap Negeri Sembilan, Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, MAINS adalah pemegang amanah. Mereka ialah yang memegang semua harta wakaf. Jadi perkara ni perlu diketahui oleh semua orang. Sebab ramai je orang buat wakaf, betul tak? Betul. Yang kawan ni cakap. Tapi kita tak tahu secara detail perkara tu ke mana. Berbeza dengan Majlis Agama Islam. Majlis Agama Islam di negeri-negeri, kita ada proses, orang kata apa, menerangkan kepada semua orang, okey, duit ni pergi mana. Setiap tahun mesti boleh tengok report dia. Hala tuju tu kat mana kita tahu dah. Yes, clear. So untuk semua pendengar, seperti yang tertera di kaca TV tadi, kita ada wakaf tunai, seperti contoh. Jadi tuan-tuan tahu yakin ke mana arah tuju harta kita pergi. Betul. Kita bawa keluar duit dan sebagainya. Contoh, kalau di Negeri Sembilan, sekarang usaha yang sedang dijalankan, antara yang menarik adalah sekolah menengah Islam wakaf. Supaya anak-anak di peringkat awal lagi boleh merasai nikmat pembelajaran. Okey, saya bercakap benda ni kerana saya adalah hasil daripada institusi wakaf. Masya Allah. Saya daripada Universiti Al-Azhar. So kalau macam orang macam kami yang belajar di Al-Azhar, yuran pembelajaran kita sikit je. RM25. 25 setahun. Sebab diwakafkan dah. Sebab yang lain telah diwakafkan. Jadi pembiayaan-pembiayaan lain telah ditanggung sendiri oleh Universiti Al-Azhar. Okey. Memang satu orang pelajar, student, dia kena ada yuran dia RM2,000, RM3,000. Betul. Tapi semua yang ribu-ribu tadi itu telah ditanggung oleh universiti hasil daripada dana wakaf. Contoh, kita ada ladang yang digunakan untuk pertanian. Hasil pertanian tadi dah bayar dah yuran kita semua. Okey. Kalau satu ladang, untung dia katalah dapat sampai RM500,000 misalnya. Baik. Untuk 2 universiti. Habis kalau ada 10 ladang? Apa mesti boleh cover? Yes, begitu keadaannya. Baik. Secara mudah sebab melalui rancangan kita, slot kita tak lama kan. Jadi saya bagi analogi yang kecil, mudah untuk difahami. Sebagai contoh lagi satu, wakaf ni kekuatan dia ialah bersama-sama.
Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong bertolonglah kamu pada perkara yang baik, jangan tolong pada benda yang tak baik. Dan Islam memang titik berat benda ni. Sebagai contoh, kita ambil secara kasar di Negeri Sembilan, katalah penduduk Islam saja, ni katakan je lah, ni tak bukanlah fakta yang tepat kan. Kita kata ni nak main matematik senang. Betul, matematik sekali lagi penduduk Negeri Sembilan ada 1.56789 juta. Mampu yang belakang tu nak kira macam mana? Betul. Jadi kita kira contohnya, penduduk di Negeri Sembilan katalah 1 juta. Orang Islam katalah 500,000. Tapi itu sebenarnya bukanlah, dia mesti lebih banyak kan. Andaikan. 500,000 tadi tu, kalau setiap orang mewakafkan dengan wakaf tunai RM1 setiap hari. Setiap hari, okey. Jadi satu orang akan mengeluarkan duit untuk wakaf sebulan RM30 ya. Betul. Betul. Kalau satu orang buat keluar RM30, tak akan boleh buat apa-apa. Tapi sebab 500,000 orang, maka kita secara total dia boleh dapat 1.5 juta selama sebulan. Itu sebulan. Kalau setahun? Ya. Of course dia boleh berganda lagi mungkin kepada 15 juta dan ke atas lah. So dengan adanya kiraan sebegini, membantu institusi-institusi lain seperti Ma'at Tafiz, seperti masjid-masjid untuk mendapatkan pembiayaan yang orang kata apa, pantas dan tuntas. Sebab apa? Wakaf. Dan wakaf adalah ibadah. Wakaf ada ibadah. Setiap ibadah pasti ada ganjarannya. Betul itu, Ustaz. Yang ni orang kata apa, bila main ganjaran ni kita menyembah dengan Allah Ta'ala kan. Betul. Allah bukannya kedekut di hidung masih. Sebab tu Allah berani janji, sesiapa yang menjalankan wakaf dalam hadis Nabi kata apa? Dia adalah sadaqatun jariyatun. Sedekah yang berpanjangan, hatta orang dah meninggal pun apa yang kita wakafkan akan terus sampailah hari kiamat. Maknanya dunia ni musnah, barulah dikira kita punya pahala itu berhenti. Masya Allah. Itu dia punya ganjaran sekiranya kita buat wakaf ni. Contoh, sebagai contoh mudah. Abang Irfan dengan saya, kita terlalu awal lah kalau nak buat masjid sendiri. Orang kata apa, harta taklah banyak sangat kita. Tapi kita pun menyumbang dengan satu dana. Contohnya saya ada RM50 untuk nak bagi kepada masjid yang baru nak buat. So RM50 yang kita bagi ni, contoh ni, RM50 yang kita bagi ni dia berjalan masuk ke dalam tabung. Dalam tabung tu dikumpul banyak-banyak. Kata ni contoh mudah aja. Orang yang nak buat masjid tu dia cekau duit kita lagu tu banyak-banyak. Dia kata yang ni untuk nak buat mimbar. Okey. Kalau kita tak mampu buat mimbar sebiji, tapi kita bagi duit kita ramai-ramai, dapat buat mimbar satu. Konsep bersama-sama. Selama mana Tok Khatib berdiri di atas mimbar memberi pengajaran, semua pahala tadi akan dibahagi sama banyak kepada kita, ikut share kita tadi. Masya Allah. Dan satu dikalikan dengan 10 dalam hadis Al-Quran, Allah kata wal hasanatu bi asyri amsalha. Satu dikalikan 10. Kalau dengan sedekah, satu dikalikan 700. Satu kali 700 kali 10. Banyak tu lah. Yes. Banyak. Dia memang ganjar. Allah Ta'ala tidak. Dan di dalam sejarah, salam dulu sekali. Salam lagi sekali. Bukti ya? Ya, bukti. Di dalam sejarah, tidak pernah ada orang yang paling banyak bersedekah jatuh muflis. Betul. Itu orang yang kedekut, orang yang berkira inilah yang selalu muflis, selalunya miskin dan sebagainya. Kalau kita bersedekah ni duit tak akan habis. Tak akan habis. Ini dalam sejarah. Baik, Ustaz. Ustaz bercakap mengenai wakaf ni juga. Ada juga pandangan orang di luar sana yang mungkin keliru antara wakaf, zakat dan sedekah. Jadi mungkin Ustaz kongsikan. Semua tu termasuk dalam golongan infak, bawa keluar duit, betul tak? Okey, cerita dia macam ni. Tajuk besar dia adalah sedekah. Sebab sedekah ni senyum sedekah. Betul? Tolong angkat barang sedekah. Betul? Saya sebut sikit lah sebab kita nak keluar rumah pagi ni kan masih pagi ya. Mencium, seorang suami mencium dahi isterinya sebelum pergi ke kerja, sedekah. Sedekah juga. So sedekah ni dia banyak. Termasuklah buat keluar duit. So dalam tajuk sedekah tadi dia ada pecah satu tajuk nama dia infak. Infak ialah mengosongkan benda yang ada dalam poket kita ni, infak. So infak, dalam infak tadi pecah dua. Apa dia? Wajib dan sunat.
Wajib ni satu je, infak yang wajib, iaitu Zakat. Pandai. Zakat. Itu jadi kalau orang tanya apa beza zakat wakaf ni? Yang pertama zakat wajib. Wajib, ya. Apa saja yang disebutkan sebagai zakat? Zakat pendapatan, zakat perniagaan, zakat pertanian, zakat ternakan, zakat emas, zakat simpanan, zakat lamsam duit kita dapat. Contohnya menang anugerah apakah dapat 100,000 ada zakatnya. So nama zakat semuanya wajib. Okey. Settle. Settle. Tutuplah itu. Habis. Okey. Habis dah. Dan zakat dia adalah kepada asnaf yang 8. Ya. Okay, tengok ni satu contoh saya bagi. Ni satu contoh saya bagi. Okey. Dalam golongan asnaf yang 8 tadi tu kan. Sajalah tanya abang. Anak yatim masuk kategori mana? Yang ni selalu orang terlepas pandang. Sebab orang ingat anak yatim ni bawah zakat lah. Tak. Kecuali anak yatim tu miskin. Ya, ya. Sebab as-sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulub wa fir riqab, ada 8 golongan ni dan orang berhutang dan sebagainya. Perkara ini hanya untuk golongan tertentu saja. Baik. Adapun wakaf, anak-anak orang yang senang pun boleh dapat juga. Saya bukan golongan asnaf, tetapi di Al-Azhar still dapat pembiayaan RM25 juga untuk Okey, dapat juga rasik wakaf tersebut. Itulah kekuatan wakaf. Semua orang, hatta orang bukan Islam pun boleh merasainya. Ya. Kalau orang wakaf buat stesen bas, betul? Takkan orang Islam saja tunggu situ. Betul. Orang bukan Islam pun boleh tunggu dekat situ juga. Sama-sama kita rasailah kenikmatan wakaf tersebut. Okey. Mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada mereka di luar sana untuk kita sama-sama wakafkan kita punya harta kita kepada orang yang memerlukan di luar sana. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kepada semua pendengar dan penonton, selamat pagi Malaysia. Kami mengalu-alukan wakaf daripada anda untuk anda. Iaitu seperti yang tertera di kaca TV, paling penting kita ada wakaf tunai. RM1, RM2 dan serendah kalau ada potongan gaji, serendah RM5. Yeah. Dan kali ini kita kempen untuk My7 iaitu RM7. Untuk siapa-siapa yang nak berwakaf untuk diri dia sendiri. Dan kita menggalakkan untuk ajak semua orang dan war-warkan kerana apa saja yang kita wakafkan di negeri-negeri seperti di Selangor dan hari ini kita bercakap seperti di Negeri Sembilan, di Johor, tak pernah lagi orang rasa menyesal berwakaf di Majlis Agama Islam negeri-negeri. Itulah dia, the power of giving, Ustaz. Yes. Wakaf. Baik, terima kasih ucapkan lagi sekali kepada Ustaz Don Sama-sama. Barakallahu fiik. berkongsi kepada kita mengenai wakaf dan khususnya di Negeri Sembilan. Kita akan terus bersama dengan rakan pelapor untuk Malaysia.